Okey. Boleh mula cikgu? Boleh teruskan Raudah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada cikgu. Saya Rauda dari pelajar daripada IPG KDRI. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada cikgu sebab sudi luangkan masa untuk temu bual pada hari ini. Sebelum kita mula, boleh tak cikgu kenalkan diri secara ringkas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jelas tak suara saya Raudah? Jelas-jelas. Okey, sebab saya ada notification tu berkaitan dengan internet yang tak stabil. Okey. Oh, okay. Kalau Jelas jelas cikgu. okey. Dan mungkin kalau ada terputus-terputus tu nanti Raudah maklumkan pada saya ya. Okey. Boleh? Sedikit berkaitan dengan diri saya. Hmm. Nama saya Cikgu Zurayu Sazman bin Ismail. Guru Besar SK Temenggung Abdul Rahman Segamat Johor. Saya mula dilantik sebagai seorang guru pada 1/8/1997 dan pengalaman saya sebagai seorang guru besar baru sangat, iaitu saya mula dilantik sebagai guru besar pada 15 hari bulan 9 2016 di SK LKTP Palung Timur 1, dan sekarang saya di SK Temenggung Abdul Rahman Segamat Johor bermula pada 5 hari bulan 10 2019. Okay. Jadi itulah Terima kasih cikgu. sedikit berkaitan perkhidmatan saya. Terima kasih cikgu. Jadi hari ini saya ada 3 soalan. Soalan yang pertama ialah apakah isu semasa dan cabaran di sekolah pada masa kini? Isu semasa Isu semasa. Raudah pun tahu apa isu semasa sekarang ni kan. Di mana sekarang ni kita berdasarkan isu semasa kita sekarang ni banyaklah kan. Antaranya gangguan pembelajaran. Yang saya anggap itu dalam satu kumpulan gangguan pembelajaran di mana dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita bermula bulan Disember bulan 2019 dan first bila diperkenalkan PKP pada pertengahan Mac 2020. Di situlah yang paling merubah landscape pendidikan negara lah. Di situlah menjadi satu cabaran besar kepada bukan hanya kepada pentadbir sekolah tapi juga kepada guru-guru. Itulah. Yang keduanya adalah berkaitan dengan bencana-bencana alam. Seperti sedia maklum yang baru-baru lepas di Hulu Terengganu, banjir yang besar. Yang kemudiannya yang terbaru bila nak mula je sesi persekolahan untuk sesi 2022, 2023, sekolah dibentung, dinaikkan air dan sebagainya. Itulah antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Apatah lagi dengan perkembang dan seterusnya adalah berkaitan dengan perkembangan dunia sekarang, di mana perkembangan kemahiran IT itu agak pantas. Kan? Perkembangan IT itu agak pantas di kalangan anak-anak, namun pihak guru khasnya agak tertinggal dari segi ilmu-ilmu tersebut. Okey, itulah antara isu dan cabaran yang perlu dihadapi oleh yang saya boleh anggap sebagai cabaran semasa lah yang perlu dihadapi oleh pihak-pihak sekolah. Okey, soalan kedua ialah apakah isu semasa dan juga cabaran yang dihadapi oleh pentadbir di sekolah? Isu semasa yang tadilah lebih kurang saya kumpulkan pada 3 perkara tadi kan. Lepas tu langkah diambil oleh pihak sekolah. Cabaran yang dihadapi oleh pentadbir sekolah khususnya. Macam tadi secara umum. Cabaran. Okey. Yang pertama berkaitan dengan COVID-19 tadi yang saya bagi tahu kan.
Bagaimana saya nak menyusun guru-guru sekolah saya untuk memberi PDPR yang terbaik untuk anak-anak. Untuk melaksanakan PDPR yang terbaik untuk anak-anak dan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk anak-anak. Okey, jadi kita perlu satu penyelesaian di mana tindakan yang kita ambil tu sekurang-kurangnya 70% menyelesaikan masalah. Sebab kita sedia maklum, sekolah Temenggong Abdul Rahman ni adalah sekolah yang terletak di bandar, namun ibu bapanya datang daripada bukan hanya di kawasan bandar. Okey, sebab kita sekamat ni bukan bandar besar, bandar kecil. Jadi ibu bapanya datang daripada kawasan-kawasan yang kampung-kampung dan sebagainya. Ada juga yang selintir di bahagian bandar dan sebagainya. Dan miskin bandar tu agak besar untuk di sekolah Temenggong Abdul Rahman. Dan daripada pendapatan satu keluarga tu RM200 sebulan sampailah ke RM20,000 sebulan. Semua anak-anak tu berkumpul di sekolah Temenggong Abdul Rahman. Jadi jurang ekonomi besar dan sebagainya. Itu menyebabkan pihak sekolah perlu mengambil kira data-data tersebut. Lokasi anak-anak, pendapatan anak-anak, kemudahan anak-anak dan sebagainya. Jadi penyelesaian kita tu mesti menyeluruh lah. Menyelesaikan sekurang-kurangnya 2/3 masalah anak-anak. Kita tak nak kita pilih satu penyelesaian tapi dia hanya dapat menyelesaikan hanya sebahagian sahaja. Dan kita pihak sekolah kena juga merancang yang tercicir itu tadi. Maksud saya, satu penyelesaian kita dapat menyelesaikan 2/3 dan bagaimana pula untuk kita nak menyelesaikan masalah 1/3 lagi kumpulan yang tercicir itu tadi. Jadi pelbagai kaedah yang terpaksa digunakan. Okey, yang mana perlu sampai kepada sasaran kita khususnya pada anak-anak. Okey, itu sebab saya kata dalam PDPR itu banyak isunya sendiri. Seterusnya dengan bagi segi penyampaian perkhidmatan pada anak-anak, yang keduanya adalah berkaitan dengan kesediaan guru itu sendiri. Okey, kesediaan guru itu sendiri. Mana sebelum ni kita pun tak tahu pun Google Meet tu macam mana. Kan? Tapi semenjaknya bermulanya pandemik COVID-19, kita dah pandai dah guna Google Meet dan sebagainya. Dan sedia maklum untuk Raudah, maklumat pada Raudah, ianya adalah satu isu yang besar di kalangan guru-guru, khususnya guru-guru yang veteran. Okey, guru-guru yang lama yang mana peringkat umur 45 tahun ke atas tu dia agak sukar untuk mengikuti situasi-situasi sekarang lah. Peredaran kemajuan IT itu sendiri. Okey, jadi bagaimana pula selain pada saya fikirkan kepada anak-anak tadi, saya kena cari penyelesaian untuk cikgu-cikgu saya pula. Okey, penyelesaian kepada cikgu-cikgu saya. Okey, jadi itulah antara cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah. Dan itulah segi saya kumpulkan dari segi gangguan pembelajaran lah. Dan seterusnya dari segi program-program pembaharuan yang dibuat, keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPM, yang mana pihak sekolah kena bersedia dengan lebih awal. Yang terbaru adalah berkaitan dengan isu beg berat murid. Okey, yang viral sekarang ni adalah isu beg berat murid, di mana bagaimana pula strategi yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Adakah sekolah bersedia menyambut cabaran tersebut? Bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sebagainya. Dan penyelesaian itu perlulah menyeluruh. Win-win. Maksudnya tidak membebankan pihak sekolah dan juga tidak membebankan ibu bapa. Okey. Okey. Ada lagi cikgu? Itulah dari segi isu yang dijabati oleh pihak sekolah lah sekarang ni. Boleh tak saya nak minta cikgu kongsikan sikit cara-cara cikgu mengatasi masalah-masalah tersebut? Contohnya macam cara
Okey, yang pertama untuk makluman Raudah lah. Satu, saya bagi 3 poin kan. Yang pertama adalah pandemik COVID-19. Okey, yang kedua adalah Bencana banjir, alam. bencana alam. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan kemajuan dari segi IT, penyelesaian secara menyeluruh untuk anak-anak. Okey, dari segi pandemik COVID-19 seperti saya maklumkan tadi, penyelesaian saya sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan masalah 2/3 daripada anak-anak itu sendiri, di mana sekolah diberi kebebasan pada masa tersebut untuk menentukan kaedah yang sesuai untuk pelaksanaan PDPR. Peringkat awal, bukan peringkat awal, daripada permulaan lagi kita dah buat secara modul, penyediaan modul. Okey. Jadi berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pihak sekolah, kita bukan buat keputusan yang sembrono, keputusan yang kata ikut suka guru sahaja atau ikut suka cikgu je. So kita buat kajian. Di mana kaedah yang paling terbaik yang boleh kita bantu untuk anak-anak untuk mengikuti PDPR. So kita buat soalan lah melalui Google Form, bancian melalui Google Form, kesediaan ibu bapa itu sendiri. Sedia maklum, anak-anak di sekolah Temenggong Abdul Rahman kebanyakannya ibu bapanya bekerja. Okey, sama ada penjawat awam, pekerjaan profesional ataupun pekerjaan buruh-buruh kasar dan sebagainya. Okey, jadi kita kena sesuaikan. Jadi kita buat secara pertama adalah modul. Kerana itu adalah pada masa kami buat keputusan tersebut, permintaan daripada ibu bapa sebanyak 85% yang bersetuju untuk menggunakan modul panjang PDPR. Okey. Namun okey, itu yang pertama modul. Yang kedua, saya kata baki yang tersebut perlu juga dibuat sesuatu. Okey. Dan pada masa tersebut, pihak sekolah juga melatih guru-guru menggunakan PDP secara Google Meet. Okey, walaupun dalam masa sama kita menggunakan modul, tapi kita juga adakan kelas melalui Google Meet. Namun kelas yang boleh dilaksanakan hanya pada waktu malam. Kebanyakan anak-anak terutamanya yang kata-kata miskin bandar tersebut, dia tidak mempunyai gadget atau tidak mempunyai peranti. Sebab kami pun membuat survey juga kemudahan-kemudahan yang ada pada anak. Okay. So selain pada waktu pagi tersebut anak-anak membuat modul dan anak-anak akan dibantu pada waktu malam melalui Google Meet. Melalui cikgu lah. Dan ada dua perkara penyelesaian di situ untuk PDPR untuk mengatasi pandemik COVID-19. Jadi bagi menyediakan modul, sedia maklum anak-anak murid di sekolah Temenggong Abdul Rahman tu agak ramai. Untuk daerah sekamat lah. Jadi pihak sekolah menyediakan 6 kemudahan mesin photostat untuk digunakan oleh guru-guru. Okey. 6 kemudahan mesin photostat untuk digunakan oleh guru. Dan selain pada itu juga pihak sekolah juga menyediakan kemudahan untuk rakan-rakan guru sekiranya laptop ataupun komputer bermasalah dan sebagainya boleh pinjam yang sekolah punya untuk cikgu-cikgu melaksanakan PDPR. Sedia maklum kalau mengajar menggunakan handphone tu tidak beberapa sesuai kerana skrin dia kecil dan sebagainya. Jadi memerlukan laptop yang sesuai kan. Kadang-kadang ada laptop yang lama-lama tu yang tidak support untuk Google Meet dan sebagainya. Okey, jadi itulah yang pihak sekolah bantu. Samping itu juga ada juga rakan-rakan guru yang berhampiran dengan sekolah, yang duduk di dekat sekolah. Untuk mendapatkan kemudahan internet yang stabil, mereka boleh hadir ke sekolah untuk melaksanakan PDPR tersebut walaupun pada waktu malam. Okey, itu antara yang kita atasi lah. Okey, dari segi pandemik COVID-19 lah. Dan sampai itu juga kami juga ada tim, bukan tim jugalah yang mana pihak sekolah mengenal pasti cikgu-cikgu muda
Cikgu-cikgu muda yang memang orang kata IT tu di hujung jari yang membantu guru-guru senior ini mengatasi masalah kemahiran IT itu sendiri. Jadi itulah yang kita, pihak sekolah buat lah. Okey. Okey. Jelas cikgu. Jadi soalan yang ketiga, apakah usaha yang sedang ataupun akan dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pemudahcaraan? Ke dah termasuk tadi? Atau ada yang lain? Okey, kalau ikutkan saya tu dah termasuk sekali tadi dah. Namun begitu sekarang ni apabila kita bersemuka, okey, kaedah yang dibuat tu juga dah berlainan. Okay, kan? Itu saya cerita tu masa musim PKP, di mana anak-anak tak bersekolah dan sebagainya melalui proses PDPR. Namun sekarang ni anak-anak dah boleh bersemuka dan boleh setengah sekolah tu masih berlakunya penggiliran. Okey, bagaimana pula pihak membantu, sekolah membantu untuk meningkatkan pengajaran dan pemudahcaraan seperti yang saya maklum tadilah. Dia tak lari pada sama, dua perkara adalah isu guru dan isu murid. Kan? Jadi kita kena bantu untuk kita dapatkan PDPR yang terbaik, dia mesti ada dua penyumbang utama, guru dan murid. Kalau guru dah bersedia, murid-murid tak bersedia, tak jadi juga. Murid-murid bersedia, guru-guru tak sedia, tak jadi juga. Okey. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan yang pihak sekolah cuba untuk bantu untuk anak-anak dan sebagainya, di mana sedia maklum PKP yang kita bermula dulu makin ketat, kemudian makin longgar dan sampai sekarang lah yang kita menjurus kepada endemik lah sekarang ni. Dan anak-anak pun dah boleh mula bersekolah dan sebagainya, dan apatah lagi kita nak menarik minat anak-anak dengan situasi semasa di mana anak-anak dia ada target dia. Kalau dulu orang kata kalau untuk sekolah rendah ni mesti nak dapat 6A ataupun yang lama sikit 5A dalam UPSR. Sekarang ni target tu dah tak ada. Okey. So penjelasan kepada anak-anak untuk bersedia daripada ibu bapa dan anak-anak itu sendiri daripada UPSR kepada PBD, pihak sekolah selalu membuat penerangan-penerangan kepada ibu bapa. Kepentingan PBD itu sendiri. Okey. Jadi itu yang kena pihak sekolah usahakanlah sekarang ni untuk menjelaskan supaya anak tu ada matlamat. Paling tidak pun dia mendapat TP6 untuk semua mata pelajaran. Kalau dulu anak-anak target 6A, tapi sekarang ni target anak-anak tu perlu. Okey. Dan seterusnya adalah kita memberi kepentingan juga untuk secara menyeluruh lah. Seperti kita tahu PBD itu sendirilah. Yang terdiri pada PHJSK, psikometrik dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu yang selalu ditekankan kepada anak-anak dan juga untuk ibu bapa. Bahawa untuk mereka mendapat TP6 dalam PBD dan seterusnya mendapat A dalam PHJSK dan sebagainya. Jadi isu-isu itu adalah kefahaman dari segi anak-anak itu sendiri untuk menetapkan apa target dia, matlamat dia di sekolah rendah. Dan kefahaman ibu bapa. Itu dari satu sudut lah. Yang kedua adalah daripada guru itu sendiri. Bagaimana pula untuk memberikan TP yang orang kata jujur, tepat pada anak-anak itu sendiri. Dan melalui taklimat-taklimat semasa, mesyuarat semasa, sentiasa ditekankan kepentingan PBD itu sendiri dan diberi kefahaman dari semasa ke semasa juga oleh penyelaras PBD sekolah dan sebagainya. Bagaimana cara untuk menentukan TP-TP yang betul-betul sesuai dan relevan untuk anak-anak itu sendiri. Okey, itu dari segi semasa lah yang saya maksudkan. Cikgu yang tadi cikgu kata beri kefahaman kepada ibu bapa kan? Maksudnya cikgu buat macam mana tu? Secara Google Meet ke ataupun melalui WhatsApp ke? Macam mana nak memberi penerangan tu? Penerangan tu saya kalau daripada saya sendiri selaku guru besar, saya banyak selitkan semasa saya libatkan sesi SLU, sesi libat urus dengan ibu bapa melalui medium Google Meet lah. Di mana pihak sekolah pun sentiasa memberi
SLU tu secara kerap ke macam mana? Ke bergantung? Ya. SLU saya buat tu biasanya okey. Setiap kali untuk memulakan sesi persekolahan, memang kita akan buat SLU. Oh. Okey, maksudnya SLU kita tu bukan satu secara umum tapi kita pergi kepada kelas ke kelas. Tahun ke tahun. Oh, Kita berasing kena lah ikut download. tahun. Ya, jadi kami ada 6 tahun, jadi 6 kali jugalah SLU. Oh. Dalam SLU tu, sesi LU tu diberikan ke kepentingan PBD itu sendiri. Okey, di samping dalam tu juga guru-guru kelas atau melalui penyelaras sentiasa menyampaikan info melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kan? Tapi secara Google Meet tu memang daripada saya sendirilah. Dan bukan hanya setiap kali nak buka sesi persekolahan dan sebagainya, sekiranya ada isu-isu tertentu yang pihak sekolah nak sampaikan, kita akan buat dialog. Seperti hari terbuka lah. Oh. Seperti hari terbuka sekolah. Okey, jadi kita akan buat sesi dialog antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa bagi membantu menyelesaikan permasalahan. Biasanya kita tu buat sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Okey, jadi ibu bapa boleh bangkitkan sekiranya ada masalah dan sebagainya lah. Yang kita dulu pun kita kenali sebagai hari bertemu pelanggan dan sebagainya yang dibuat mana-mana agensi lah. Tapi kita buat sebulan sekali lah ataupun 2 bulan sekali. Okey. Okey. Faham? Okey. Itu je cikgu. Dah. Okey. Saya Boleh tak rasa membantu tak tugasan Raudah ni? Membantu, sangat membantu. Saya rasa itu sahajalah soalan saya 3. Jadi boleh akhiri. Terima kasih cikgu. Sangat-sangat membantu dan perkongsian yang sangat bermakna juga untuk saya. Terima kasih. Semoga Raudah dipermudahkan belajar. Amin. Dan insyaAllah menjadi seorang guru yang cemerlang dunia dan akhirat nanti. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.